isu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Aisyah Melissa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Solat Jumaat pertama dalam bulan Ramadan di Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis berlangsung dengan aman. Ini meskipun terdapat kebimbangan ekoran peningkatan keganasan melibatkan konflik Israel-Palestin. Ketua Majlis Hal Ehwal Islam Wakaf Jordan, Azam Al-Khatib memberitahu umat Islam dapat melaksanakan solat dengan lancar. Beliau berkata seramai 100,000 jemaah hadir menunaikan solat Jumaat perkarangan masjid di Kota Lama Baitul Maqdis Timur sebelum ini menyaksikan pertempuran dan keganasan yang dicetuskan rejim Israel terutama semasa Ramadan. Sejak awal tahun, konflik Israel-Palestin telah mengorbankan 87 nyawa termasuk kanak-kanak Palestin dan orang awam. Thailand digesa tidak menghantar pulang warga Myanmar kerana mereka berdepan risiko ditahan dan hidup dalam ketakutan. Menurut penyelidik Myanmar Amnesty International, Nang Shen, sebagai negara jiran dan anggota ASEAN, Thailand boleh memainkan peranan utama ini dengan menyediakan perlindungan terhadap pelarian di Myanmar. Sejak rampasan kuasa tentera pada Februari 2021, Pertubuhan Bangsa Bersatu mendedahkan 1.6 juta orang hilang tempat tinggal, 17.6 juta lagi memerlukan bantuan. Hong Kong mengumumkan dasar baharu bagi menarik minat golongan kaya membina hub kewangan di negara itu. Antara inisiatif diperkenalkan termasuk konsesi cukai baharu dan kemudahan penyimpanan seni di lapangan terbang antarabangsa. Menurut Setiausaha Kewangan Hong Kong, Paul Chan, dasar itu merupakan azam kerajaan untuk membangunkan wilayah tersebut menjadi hub keluarga global yang terkemuka. Ia selepas ramai antara mereka beralih ke Singapura. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat yakin undang-undang dua partisan bagi menangani kebimbangan keselamatan data di aplikasi TikTok diluluskan. Speaker Dewan Kevin McCarthy mendakwa Ketua Pegawai Eksekutif TikTok Shou Ziqiu gagal membuktikan China tidak mengintip data menggunakan aplikasi tersebut. Terdahulu Ziqiu hadir di hadapan jawatan kuasa Dewan kira-kira 5 jam. Mereka membicarakan mengenai keselamatan negara termasuk kebimbangan lain mengenai aplikasi yang digunakan 150 juta rakyat Amerika itu. United Kingdom dan Kesatuan Eropah secara rasmi menerima pakai perjanjian pasca Brexit. Ini bagi merombak peraturan perdagangan Ireland Utara sekaligus mengisytiharkan pembukaan lembaran baharu dalam hubungan politik dan ekonomi. Perjanjian itu ditandatangani Menteri Luar Britain James Cleverly dan Naib Presiden Suruhanjaya EU Maros Sefcovic. Ia berlaku beberapa hari selepas penggubal undang-undang UK menyokong sebahagian besar pakatan baharu itu. Sekurang-kurangnya 400 pasukan keselamatan cedera dalam kejadian tunjuk perasaan terbaharu yang disifatkan paling buruk berlaku di Perancis. Menyaksikan bandar-bandar utama diselubungi gas pemedih mata dan asap. Setakat ini 450 orang ditahan. Tunjuk perasaan itu susulan hasrat Presiden Emmanuel Macron untuk menaikkan had umur persaraan kepada 64 tahun. Kejadian itu turut menyebabkan lawatan Raja Charles ketiga minggu depan ditangguhkan. Sukan bola sepak kelayakan Euro 2024, Perancis menundukkan Belanda 4-0 dalam aksi kumpulan B. Gol seawal minit kedua dan ke-8 permainan berjaya menghukum pemain Belanda. Kedua-dua gol itu masing-masing dijaringkan oleh Antoine Griezmann dan Dayot Upamecano. Ketua pasukan Kylian Mbappe pula bertindak cemerlang menyumbat 2 gol. Dalam perlawanan lain, Greece membenam Gibraltar 3-0. Itali pula tunduk 1-2 kepada England dalam kumpulan C. Bagi aksi kumpulan E, Republik Czech menewaskan Poland 3-1, Moldova seri 1 sama dengan Faroe Island. Portugal menang 4-0 ke atas Liechtenstein, manakala Slovakia seri tanpa jaringan dengan Luxembourg dalam kumpulan G.
Beralih ke Bundesliga Jerman, bekas jurulatih Chelsea dan Paris Saint-Germain Thomas Tuchel diumumkan sebagai pengendali baharu Bayern Munich. Tuchel akan menggantikan Julian Nagelsmann yang dipecat. Menurut kenyataan kelab itu, Tuchel akan menerima kontrak sehingga Jun 2025. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.